Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Al-Furqan ayat 58. Dan firman Allah Ta'ala, dan bertawakul ataupun bertawakallah kepada Tuhan yang Maha Hidup, yang tidak mati sekali-kali. Kita disuruh menyerah diri kepada Allah setelah kita menunaikan tenaga dan ikhtiar akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kena ikhtiar dulu, guna tenaga dulu nak buat apa-apa, lepas tu serah pada Allah Ta'ala. Dia nak beri ke tak mau beri ke, serah ke dia. Kita percaya pada rahmat dia. Macam orang ngai, letak upang, ikhtiar letak upang, pilih upang yang molek, tahuk dalam air, serah pada Allah Ta'ala. Dia nak beri ke tak mau beri ke, serah ke dia. Kalau dia beri pun molek, dia tak beri pun molek juga. Pasal apa tak beri molek boleh jadi. Kalau dia beri boleh kategori seekor, lepas tu boleh pitih buat benda nengkaca. Tuhan tak beri juga. Ada benda baik yang kita tak tahu. Dia sebaliknya, dia beri pun molek, dia tak beri pun molek, semua molek belaka. Ada yang diberi itu baik dunia, baik akhirat. Yang diberi baik dunia saja. Ada yang diberi, yang dia tak beri baik di akhirat. Dia nak beri martabat di hari akhirat. Mesti ikhtiar dulu, jangan ada ikhtiar. Berlaku zaman Nabi, orang Badui mari ke masjid, dia bawa unta, naik unta lah. Zaman dulu motosikal, kereta tak ada. Dia eret unta dia, lepas tu dia pun, saya serah ke Tuhan unta saya, dia kata. Tawakal, serah pada Allah Ta'ala. Ini bertawakal. Lepas tu masuk dalam masjid, sudah lama sembahyang tubik, tengok unta dia tak ada. Dia dah tambak unta dia. Sudah cari. Orang tanya pasal apa mu tambak tak tambak, sebab serah pada Allah Ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala. Ini kerja tak betul, kerja bodoh. Nak suruh Tuhan jaga unta dia. Pelik pula. Tuhan jadi hamba dia pula. Bukan dia jadi hamba Tuhan. Ini kerja tak betul. Kerja yang betulnya kita jadi hamba Tuhan. Guna nikmat yang Tuhan beri kepada kita, syukur pada nikmat dia, baru serah pada dia. Kalau tak guna apa-apa, serah pada Allah Ta'ala. Ayat pakai mata air kosong, hulu serah kepada Allah Ta'ala. Nak suruh Tuhan jadi upang, Tuhan pula jadi upang dia pula. Ini kerja bodoh, kerja mengarut. Mestilah dia menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha hidup, yang tidak mati. Wa qala Allah Ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Ibrahim ayat 11. Dan kepada Allah hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah, hendaklah menyerah diri kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-Imran ayat 158. Maka apabila engkau telah berazam, telah membuat satu keputusan yang muktamad, barulah bertawakal kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 159. Ayat ini berkait dengan mesyuarat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dengan apa-apa rahmat yang Tuhan beri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hendaklah berlembut dengan mereka, berlembut dengan semua sahabat-sahabatmu. Sama ada sahabat yang kuat, yang lemah, yang rajin, yang malas, lembut. Kalau mu keras wahai Muhammad, orang lari daripada mu.
bermesyuarat dengan mereka. Bermesyuarat dengan sahabat-sahabatmu. Setelah bermesyuarat, berazam. Setelah berazam, maka bertawakal kepada Allah. Ayat ini berkait dengan peperangan Uhud. Apabila Nabi SAW mendapat maklumat bahawa Abu Sufyan, pemimpin musyrikin di Mekah, Abu Sufyan sebelum Islamnya jadi ketua Mekah selepas Abu Jahal dibunuh dalam perang Badar. Isteri dia Hindu binti Utbah nak balas dendam kerana ayah dia, adik-beradik dia mati dalam perang Badar. Maka berlakulah peperangan balas dendam, mengumpulkan bala tentera yang ramai untuk menyerang Mekah dengan kelengkapan, dan dia beri hadiah yang khusus barang siapa yang bunuh Sayyidina Hamzah. Bila Nabi dapat maklumat bala tentera Mekah nak serang, lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabatnya. Bermesyuarat, dengar pandangan-pandangan sahabat. Di sini menunjukkan Allah Ta'ala jadikan kemenangan Islam itu bukan sahaja dengan nas, termasuk dengan mesyuarat, dengan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji orang-orang yang beriman. Dalam mesyuarat itu ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa lebih baik kita tunggu musuh datang ke Madinah. Kita lawan musuh di Madinah. Kalau kita lawan di Madinah, boleh melibatkan semua orang, termasuklah sahabiyat muslimat, orang-orang perempuan yang beriman. Boleh melibatkan diri dalam peperangan, menyerang melalui jendela pintu-pintu kecil rumah. Orang lelaki berperang di lorong-lorong. Ini pandangan ini. Caranya, kerana musuh lebih besar. Pandangan yang kedua, pandangan orang muda-muda, terutama mereka yang tidak sempat dalam perang Badar. Peperangan yang diberi fadilat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang nak buat, aku ampunkan dosa kamu semua. Tuhan beri jaminan kepada ahli Badar, dia ampunkan dosa. Maka puak-puak ni merasa rugi kerana tak pergi perang Badar. Dan sebab itu mereka mahu kelebihan. Mereka berpendapat lebih baik kita lawan di luar Madinah. Kita tubik keluar Madinah, cari medan, bertempur di luar. Hujahnya bukan sahaja semangat. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita tewas, kita boleh berundur. Kita boleh berundur kalau kita tewas. Boleh berundur. Berundur. Kalau sekiranya kita lawan di Madinah, kita menang tak apa. Kalau kita tewas, Madinah ditawan oleh musuh. Ini dia. Pada awalnya Nabi SAW bersetuju dengan pandangan yang pertama, lawan di Madinah. Setelah mendengar hujah mengatakan lebih baik lawan di luar Madinah, hujahnya lebih kuat. Ini pandangan yang ramai, maka Nabi terima pandangan yang ramai, lawan di Madinah, lawan di luar Madinah. Berlaku ujian bila Nabi mengambil keputusan lawan di luar Madinah. Kalau kita menang, kejar musuh. Kita tewas, undur, lawan lagi. Ini caranya. Maka Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, membunyikan suaranya, bisik-bisiknya tengah orang ramai. Tak setuju dengan pandangan yang dipilih oleh Nabi. Tak setuju dengan pandangan yang dipilih oleh Nabi. Dia setuju lawan di Madinah. Pasal apa? Senang dia nusuk, dia nak lari. Dia nak lari je. Ini orang munafik ni. Bukan dia nak perang menipu. Tetapi dia menimbulkan desah-desu yang boleh merosakkan saf orang Islam. Bila dengar berita-berita ini, maka beberapa orang sahabat
pergi menghadap Nabi nak tarik balik pandangan mereka. Nak terima pandangan lawan di Madinah. Pada masa itu Nabi sudah memakai baju rantai. Nabi nak perang pun pakai baju rata, bukan mandi minyak. Dahulu ni pakai baju rata. Memakai baju rantai dan memakai kopiah besi untuk pertahanan diri. Bila mereka kata, lalu Nabi kata, sesungguhnya seorang Rasul, bila dia sudah memakai baju perang, dia tidak akan merombak keputusannya. Tak rombak keputusannya. Dan baju besi, baju rantai Nabi ini masih disimpan di Istanbul, Turki, dalam muzium. Ada orang pergi di Turki melawat Istanbul, tengok baju rantai Nabi disimpan oleh kerajaan Osmaniyah. Di mana raja-raja Osmaniyah zaman dulu bila berperang pakai baju rantai Nabi ini, mengambil berkat. Raja-raja Osmaniyah hebat, dia pergi perang. Pergi perang dan ada raja yang mati syahid di medan perang. Mereka pakai baju rantai ini. Nabi kata tidak berganjak. Lalu mereka pun keluar ke Uhud. Dan Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, telah berjaya menarik kumpulan melarikan diri tak ikut Nabi, menyebabkan tentera Islam menjadi agak berkurangan. Dalam keadaan Abdullah bin Ubay berjaya menarik orang munafik dan orang yang lemah iman tak ikut. Masa itu ada orang Yahudi, Mukhairik, seorang Yahudi, berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam. Masa susah ada orang masuk Islam. Ini hidayah daripada Allah Ta'ala. Yahudi yang kata, saya nak masuk Islam. Kalau saya mati, kebun saya serah pada Rasulullah. Kebun saya serah pada Islam. Orang tak tahu dia masuk Islam. Ini masa perang. Lalu pergi ke Uhud. Siapa dulu Nabi atur, kita dah baca minggu lepas. Nabi ni seorang pakar strategi ketenteraan, di mana ilmu ketenteraan yang diberi oleh Nabi ini menjadi kajian tentera-tentera barat. Tapi tentera Islam tak mengaji hak Islam, belajar dengan barat. Orang barat mengaji dengan Islam, kita mengaji dengan orang barat. Ini pelik. Orang kafir mengaji dengan Islam, kita mengaji dengan orang kafir. Ini peliknya. Patutnya kena baca sirah-sirah Nabi dalam peperangan, sirah-sirah sahabat Nabi. Ini menjadi kajian kepada maktab-maktab tentera di negara barat. Di mana orang Islam bijak. Nabi mengatur dengan memilih markas di antara bukit Uhud yang tinggi dan bukit yang kecil dekat bukit Uhud. Dia letakkan markah besar. Markah besar, markah yang mengarahkan pasukan-pasukan tentera. Dan bukit yang kecil dikawal oleh pasukan pemanah, supaya mengawal, takut musuh serang dari belakang. Dan bukit Uhud adalah benteng semula jadi yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ceritanya minggu lepas kita dah sebut, mereka yang jaga bukit kecil ini tinggal kerana tengok musuh dah lari, tinggal harta rampasan, menyebabkan benteng pertahanan menjadi lemah dan musuh menyerang dari belakang. Menyebabkan sahabat terpaksa mempertahankan Nabi, dan Nabi mengambil langkah berundur naik atas bukit Uhud, mengambil tempat di atas bukit, musuh duduk di bawah bukit, menyebabkan musuh tak berani nak serang lagi. Kerana kaedah peperangan, kita kena ambil tempat tinggi. Sama dulu kapal terbang tak ada. Orang Malani pun orang pilih tempat tinggi ketenteraan. Dia pilih tempat tinggi. Tentera-tentera barat pun hari ini, kalau dia berperang, dia pilih gunung, dia pilih bukit. Biar lembah boleh pada musuh. Kerana senang nak hentam musuh yang duduk di bawah lembah. Ini dia. Mereka pilih bukit. Macam puak-puak Vietnam yang mengalahkan Perancis tahun 50-an. Berapa batalion tentera Perancis ditawan oleh orang Vietnam dengan sebab tawan bukit. Tawan bukit, tentera Perancis duduk di lembah, maka ribu tentera Perancis dapat ditawan oleh Vietnam. Perang mereka begitu juga. Ini dia yang diajar oleh Nabi SAW.
Maka Nabi undur. Akhirnya musuh tak berani nak serang. Walaupun ramai sahabat yang mati, 70 mati dalam perang itu, Tuhan kata, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah kamu ditimpa dengan kematian 70 orang dalam perang Uhud dan 70 orang luka termasuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultum anna hadha, lalu kamu kata mengapa jadi begini? Tuhan kata, ayat Quran, mengapa jadi begini? Qul huwa min indi anfusikum, Tuhan kata ini dari sebab diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Sebab apa? Mu tak ikut arahan Nabi. Arahan Nabi jangan tinggal bukit, pergi tinggal bukit. Ini dia. Menyebabkan mereka tewas dan tidak kalah. Tidak kalah. Dan balik dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita. Itulah keputusan perang Uhud. Walaupun demikian, Allah Ta'ala kata, wasyawirhum fil amri. Bermesyuarat. Wastaghfir lahum. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad, maafkan kepada sahabat-sahabat kamu yang silap. Beristighfar untuk mereka dan bermesyuarat. Tuhan kata bermesyuarat. Setelah bermesyuarat, bertawakal kepada Allah. Menunjukkan kita bermesyuarat dan berazam membuat keputusan mesyuarat. Dan kita kena ikut keputusan mesyuarat. Jangan lepas mesyuarat popek cakap di luar. Keputusan dah ada, tak setuju dah ikut keputusan mesyuarat. Ini tak boleh. Tak boleh mengikut syarak. Fa idza azamta, setelah engkau berazam dengan keputusan itu, bertawakal kepada Allah. Ini dia. Bertawakal setelah kita membuat keputusan yang tegas. Wa qala Allah Ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surah At-Talaq ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah menjadi penolongnya. Ini termasuk dalam ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar waktu tu panggil. Harga dia 1000 dinar sebut dalam kitab Jawi. Kita bergantung di Kedah. Ayat ni wa azimat. Moleklah wa azimat tu, molek bukan tak molek, ambil berkat daripada ayat 1000 dinar ni. Jangan tulis lawa-lawa tepek lepas tu tutup Kedah. Orang buka Kedah pukul 7 pagi, kita buka pukul 10. Pasal apa? Malah nak bangun tidur lagi. Tu tak kena. Tak kena, kena awal. Tulis ayat 1000 dinar pun kena bertawakal molek pada Allah Ta'ala. Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhan, berkatlah pada umatku pada waktu 10 pagi. Nabi doa. Maka ada sahabat yang berniaga, buka awal Kedah pagi. Buka awal pagi dah buka dah. Orang tak ada lagi. Pasal apa? Kerana ambil doa Nabi. Buka Kedah awal kena ambil doa Nabi. Pergi awal ambil doa Nabi. Nabi minta berkat waktu pagi. Walaupun pagi tu tak ada orang, ambil berkat doa Nabi. Orang tak mari lagi buka pukul 12 pun tak apa. Tulis ayat 1000 dinar. Jawab dia 1000 dinar pun tak boleh. Kedah pun tak maju. Ini jenis malah. Tak betul. Artinya bertawakal dengan ikhtiar yang baik. Wa qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Suratul Anfal ayat 3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah, rasa takutlah hati-hati mereka, dan apabila dibaca akan ayat-ayatnya, menambahkan iman mereka, dan kepada Tuhan mereka berserah, mereka bertawakal. Ayat ini menyatakan sifat-sifat orang yang beriman. Orang beriman sungguh ni, bersebutnya nama Allah rasa takut, masuk dalam hati dia. Dengar orang bang, rasa takut. Anak semayang derah, sebut nama Allah, takut nak buat maksiat. Sebut nama Allah, nak buat taat. Disebut nama Allah, rasa takut hati dia kepada Allah, lalu mengerjakan taat, meninggalkan maksiat. Bila dibaca akan ayat-ayatnya,
Sama ada ayat-ayat yang dibaca, ayat Quran, hadis Nabi, kitab-kitab agama, itu ayat-ayat Allah. Ataupun ayat kejadian alam, melihat peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran pohon kayu, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, arus di laut. Melihat ayat-ayat, ini ayat-ayat yang dilihat dengan mata, ayat-ayat yang dibaca, yang ditulis, iman mereka bertambah iman, percaya kepada Allah dan menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Dan ayat-ayat yang berkait dengan bertawakal ini terlalu banyak dalam Quran. Disebut di sini sebahagian saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, masuk ke dalam syurga oleh satu golongan manusia, hati-hati mereka laksana hati-hati burung. Hadis riwayat Muslim. Apa makna hati burung? Burung ni, dia bangun pagi kosong tu molek dia. Dia tak tahu kat mana rezeki dia, tapi Tuhan jadi dia percaya pada Allah Ta'ala, bertawakal pada Allah Ta'ala. Dia terbang, dia balik dalam keadaan temolok dia penuh temolok dia. Ada manusia ni tak percaya Tuhan beri rezeki, tak percaya manusia beri rezeki, tak percaya orang ni beri rezeki, orang ni beri rezeki, teruk pada burung lagi. Ada orang begitu. Memanglah ramai begitu pun, takut nak ikut Islam ni. Jadi burung ni adalah contoh makhluk yang bertawakul kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sangat ikhlas. Hadis yang kelima, an Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا فقال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله
Fa'ata ashabahu faqal ji'tukum min inda khairin nas. Maksudnya hadis yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu. Ceritanya bahawa dalam satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang di daerah Najd. Najd ini ialah satu kawasan di tengah Arab Saudi sekarang. Di antara Taif dengan Bahrain, Emirat, itu padang pasir dikenali dengan Najd. Riyadh itu kawasan Najd. Nabi berperang di situ. Setelah selesai daripada operasi ketenteraan itu, Rasulullah SAW kembali bersama dengan mereka, dengan sahabat-sahabatnya. Lalu mereka bertemu dengan satu lembah dan berhenti untuk berehat. Lembah yang banyak pokok-pokok yang berduri. Pokok yang berduri. Lalu Rasulullah SAW turun. Dan orang ramai juga turun berteduh di pokok. Dan Rasulullah berteduh di bawah sepohon kayu dan menggantung pedangnya di pokok itu. Dan kami pun tidur seketika. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami. Dan kami dapati di sisinya ada seorang Arab Badui. Lalu Nabi bersabda, dia ini menembusi kawalan dan merampas pedang aku, mengambil pedang aku dalam keadaan aku tidur. Dia menghunus pedang ke arah aku, kata Nabi. Nabi tidur, pedang Nabi gantung, dia ambil. Terus dia angkat pedang nak bunuh Nabi. Dan berkata, siapa yang menghalangmu daripada aku? Siapa yang boleh menyelamatmu ke serang? Sahabat-sahabatmu tidur mereka. Lalu aku kata, Allah 3 kali, Allah, Allah, Allah. Dan Nabi tidak menghukumnya. Dan Nabi duduk, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut riwayat yang lain daripada Jabir juga, kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan Zatir Riqaq. Zatir Riqaq ini satu peperangan, satu operasi yang jauh perjalanannya. Tiba-tiba dalam perjalanan di lembah yang banyak pokok, kami bertemu dengan satu pokok yang paling rendang. Lalu kami beri pada Nabi SAW pokok tu. Kami pilih pokok-pokok yang tak rendang. Hak rendang sekali ni kami beri ke Nabi. Rasulullah duduk sini rehat. Lalu kami tidur di keliling dia, bala tentera Islam ni. Tiba-tiba datang seorang kafir musyrikin. Dalam ketika pedang Rasulullah tergantung di pokok, setelah dia berjaya menembusi kawalan, dia mengambil pedang itu dan berkata, "Takhafuni? Awak takut pada saya?" Sabda Nabi SAW, "La, tidak, aku tak takut," kata Nabi. Lalu dia berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang menghalang aku daripada membunuhmu? Lalu Nabi kata, aku kata, Allah. Nabi kata, Allah. Tiba-tiba pedangnya jatuh dari tangan. Lalu Rasulullah mengambil pedangnya dan mengangkat dan berkata, "Man yamnuka minni?" Nabi kata, siapa yang halang aku bunuhmu? Nabi kata ke dia pula. Lalu dia kata, "Kun khaira akhidin." Jadilah orang-orang yang baik memegang pedang ini, kata Nabi. Dia takut dah. Mu jadi orang baiklah, jangan bunuh aku. Lalu Nabi bersabda, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Mu nak mengucap 2 kalimah syahadah, mu nak masuk Islam. Dia kata, "Tidak, aku tak mau masuk Islam. Tetapi aku berjanji bahawa aku tidak membunuh, memerangimu, dan aku tidak bersama orang yang memerangimu. Aku berjanji aku tak mau perang nak serangmu, bermusuh, dan aku tak ikut kaum yang memerangimu. Aku berjanji," kata dia. Lalu Nabi membebaskannya. Nabi bebaskan dia.
Kemudian dia datang menemui sahabat-sahabat Nabi. Dia kata ke sahabat Nabi, "Ji'tukum min inda khairin nas." Aku datang di tempat kamu, aku bertemu dengan orang yang paling baik yang tak pernah aku jumpa, kata dia. Kata orang ni. Kalau kita tengok ni lain dengan khalifah di Baghdad tu. Khalifah di Iraq tu dia dah masuk Islam kena bunuh. Tu. Sama ada masuk Islam atau membayar jizyah ataupun lari. Ataupun lari. Dia buat pilihan-pilihan ini. Dalam hadis ni kita tengok orang ni nak bunuh Nabi. Nabi dengan sahabat-sahabat dia balik dari Dhatul Riqa. Oleh kerana perjalanan jauh, siapa di satu lembah yang banyak pokok, lalu sahabat pilih pokok yang paling rendang sekali beri ke Nabi. Nabi duduk teduh. Dan mereka tidur di keliling Nabi. Sebagai pengawal-pengawal. Sudah tentulah banyak yang kawal ni. Tiba-tiba nak gerah. Tuhan nak tunjuk satu peristiwa. Semua pakat tidur mereka, letih. Dengar tu kan jaga pun tidur juga. Pengawal keselamatan pun tidur juga. Tiba-tiba orang Badui masuk. Badui ni Badui kafir, musyrikin. Orang Badui ni terkenal dengan sifat yang sangat keras, yang sangat kejam, yang sangat zalim. Sanggup kambuh anak puang. Nak anak lelaki, tak kambuh anak puang, boleh anak puang kambuh hidup-hidup. Teruk pada menatang lagi. Ni orang Arab. Kita fikirlah orang kerahnya orang Arab ni. Dia ambil pedang Nabi, Nabi gantung di pohon tu. Nabi pun kejut. Lalu dia kata, "Mu takut tak aku?" Dia kata Nabi. Nabi kata, "Tak." Nabi kata, "Tak, aku tak takut kamu." Nabi kata. Ini menunjukkan Nabi ni berani. Orang jadi Nabi ni kena berani, orang nakut tak boleh jadi Nabi. Ni nakut baik mengaku jadi Nabi. Ngaku jadi Nabi, nakut baik. Ni, mu takut tak aku? Nabi kata, "Tak." Siapa yang boleh halang aku bunuhmu? Dia kata ke Nabi. Nabi kata, "Allah." Hak dia kata dia, "Allah, Allah, Allah," 3 kali. Jatuh pedang dia. Yang sebut Allah tu pedang dia jatuh. Nabi pun ambil pedang dekat. Siapa yang boleh tahanmu? Aku nak bunuhmu, kata Nabi. Dia kata, "Mu orang baik," dia kata Nabi. Jadilah orang yang baik, pedang takut ada dia. Nabi pun panggil sahabat-sahabat pun mari. Mari sahabat bertengok. Nabi pun ceritalah. Lalu Nabi kata, "Mu nak masuk Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah?" Dia kata, "Tak, aku tak masuk Islam. Tapi aku berjanji aku tak boleh bermusuh denganmu. Aku tidak akan ikut mana-mana kau yang memerangimu." Lalu Nabi bebaskan dia. Dia kata, "Aku tak jumpa lagi orang baik macam ni. Aku nak bunuh dia, dibebaskan aku. Aku tak jumpa dia orang macam ni." Ini adalah sifat yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Nabi tunjuk begini. Hadis ini menunjukkan bagaimana penyerahan Nabi ataupun tawakal Nabi kepada Allah Ta'ala. Nabi bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bukan makna Nabi lock saja, tak lock. Kalau ditekan Nabi lawan, Nabi pun pandai main pedang Nabi ni. Pandai gayung lah kita kata. Nabi ni bukan sembarangan. Pandai main senjata Nabi ni. Dan pandai naik kuda. Bukan penuh sahabat-sahabat nak teh Nabi. Sejauh mana Nabi pandai naik kuda. Ada seorang sahabat dalam peperangan macam ni juga. Dia tengok Nabi tidur. Dia pun ngakak. Dia jenis nakal. Sahabat pun ada juga hak nakal. Dia ngakak. Dia pelonggor pelana kuda Nabi. Dia pelonggor tali pelana. Dia pelonggor. Lepas tu dia tengok jauh. Nabi pun naik kuda. Naik kuda boleh jijak. Pelana tu longgor. Musing pelana ni nak suruh jatuh. Tak jatuh Nabi. Menunjukkan bijak naik kuda ni. Nabi ni bukan kongor dok. Kita tengok Nabi ni kongor dia tu lah. Dok. Nabi ni orang yang hebat. Yang gagah berani. Yang gagah berani. Yang bijak. Yang cerdik. Yang mulia akhlaknya. Ini orang jadi Nabi, jadi Rasul. Orang yang hebat. Yang boleh berwujud dan boleh berperang. Boleh menghadapi musuh. Contohnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW.
Hadis ini menunjukkan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja berani, bertawakal pada Allah Taala. Makna bertawakal ni menyerah diri kepada Allah setelah berikhtiar. Bukan makna bertawakal ni tak ada ikhtiar. Ikhtiar tu ada. Kalau orang tu tak ada ikhtiar, nak suruh ke Allah Taala, orang ni dia nak jadi tuan, nak suruh Tuhan jadi hamba dia. Itu sangat salah, sangat tak betul. Nak suruh Tuhan jadi hamba dia. Bukan dia jadi hamba Tuhan tak. Kita mesti berikhtiar. Dengan tenaga, ilmu, fikiran yang Tuhan beri pada kita, lepas tu barulah bertawakal pada Allah Ta'ala. Menyediakan kekuatan, cari segala kepandaian, lepas tu bertawakal pada Allah Ta'ala. Itu makna bertawakal. Tawakal ni cakap Melayu, orang Arab kata tawakul. Iaitulah menyerah diri kepada Allah Ta'ala setelah kita melakukan usaha dan ikhtiar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن. Maksudnya dari Umar radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakalnya, nescaya Allah memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia beri rezeki kepada burung. Mereka keluar waktu pagi dalam keadaan kosong tembolok dan balik waktu petang dalam keadaan penuh tembolok. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Katanya hadis hasan. Hadis ini menyatakan kita mesti bertawakal pada Allah Ta'ala dengan makna menyerah diri dan mengharapkan kurnia Allah dengan melakukan usaha dan ikhtiar. Bukan duduk saja, usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah. Kalau tawakal saja, ada usaha, ada ikhtiar, itu kita nak jadi tuan. Nak suruh Tuhan jadi hamba kita. Itu salah. Di sini disebut contoh burung. Burung adalah makhluk yang sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Keluar waktu pagi, dalam keadaan temoloknya kosong. Burung ni tak ada peti besi, peti simpan duit, peti simpan penganam, tak ada. Bank dia tak ada. Apa tak ada. Sentiasa mencari rezeki waktu siang hari. Terbang ke sana, terbang ke sini. Dalam keadaan rezeki dipercayai adalah pemberian daripada Allah. Maka Allah Ta'ala beri pada rezeki yang cukup dalam hidupnya. Begitulah kita manusia ini, sekiranya kita bertawakal pada Allah Ta'ala, berusaha dan berikhtiar, kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Sama ada dapat rezeki yang cukup, tak cukup, tetap kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau cukup, alhamdulillah. Tak cukup, kita sabar. Dia beri pahala pula, rezeki pahala dengan kesabaran kita. Dia beri lebih pula, bersyukur. Dia beri pahala syukur pada Allah Ta'ala. Sentiasa dalam keadaan yang baik, bahkan lebih pada burung lagi. Lebih pada burung lagi. Di sinilah kelebihan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain tak ada perhitungan dosa dan pahala. Kita ni ada perhitungan dosa dan pahala. Kehidupan kita lebih mencabar daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan sebab itu kalau kita bertawakal, kita bersabar, kita bersyukur,
maka kita mendapat kelebihan di sisi Allah, dunia dan di akhirat. Dan sebab itulah Allah Ta'ala jadikan manusia menguasai makhluk-makhluk yang lain dengan kelebihan yang ada pada mereka. Dalam masa yang sama, manusia hendaklah bergantung dengan Tuhan yang menjadikan dia. Manusia ni Tuhan beri jadi, bukan jadi dengan sendiri. Maka dia mestilah bergantung dengan Tuhan yang menjadikan dia. Menunjukkan bahawa bertawakal mesti dengan ikhtiar. Dalam satu asar, riwayat di zaman dulu, dikatakan zaman Nabi SAW, seorang badui datang ke masjid Nabi dengan unta dia. Siapa di pintu, dia pun bertawakal pada Allah Ta'ala, serah ke Tuhan lah unta ni, dia kata. Dengan tidak ditambak untanya. Tawakal pada Allah Ta'ala. Unta tak ditambak. Dia pun masuk dalam masjid, sudah-sudah tadi sembahyang tadi tubik. Tubik tengok unta tak ada. Unta dah lari dah. Lari, cari rata-rata dalam kebun orang. Orang tanya tambak tak? Dia kata tak tambak. Pasal apa tak tambak? Tawakal pada Allah dah. Orang kata ikat dulu baru bertawakal. Ya, qal ittakal. Ikat dan bertawakal pada Allah Ta'ala. Terkena kisah ni. Disebut dalam kitab-kitab. Dia lepas unta bertawakal pada Allah Ta'ala. Itu tawakal yang tak betul. Nak suruh Tuhan jadi kemalu unta dia. Tuhan lah, dia hamba Tuhan. Kena tambahlah, dia manusia, menatang. Ada cara dia. Ini satu cara yang salah. Hadis yang ketujuh, an Abi Umarah al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu ya fulan idza awaita ila firashik faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. Maksudnya dari Abi Umarah al-Bara bin Azib radhiyallahu anhum, katanya telah bersabda oleh Rasulullah SAW, wahai sianu, apabila engkau hendak tidur, berada di atas hamparan untuk tidur, maka katakanlah, yakni berdoa dengan doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah ya Tuhanku, aku serahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan mukaku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusan aku kepadamu, wa ajja'tu zahri ilaik, aku sandarkan belakangku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan ingin, gemar, rindu dan takut kepadamu, la malja'a, tidak ada tempat untuk menuju, wala manja, dan untuk melarikan diri, tempat untuk menuju bagi menyelamatkan diri, dan bagi melarikan diri untuk selamat daripadamu, malaikat berhadap kepadamu, illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzal, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika alladhi arsal, dan nabimu yang telah utuskan. Maka jika sekiranya engkau mati pada malam itu, mati di atas fitrah, di atas kalimah tauhid dan iman, mati dalam iman. Sekiranya engkau panjang umur, engkau berpagi dalam keadaan betul dan baik. Itu mengikut riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut riwayat yang lain Bukhari dan Muslim juga,
Di mana Barak berkata, Rasulullah bersabda kepada aku, apabila engkau nak pergi tidur, berwuduk dengan wuduk sembahyang. Wuduk dulu ambil sembahyang sebelum tidur. Kemudian berjerenggang di atas lambung kanan dan sebut bacaan itu. Disebut seumpamanya. Kemudian bersabda, jadikanlah itu bacaan yang akhir sebelum engkau tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam.